Assalamualaikum, bersama saya Zulaika Zakaria dalam edisi Buletin Selatan 15 Disember 2014. Johor kini memiliki pelbagai produk pelancongan menarik bertaraf antarabangsa yang mampu dikomersialkan ke luar negara. Menurut Pengarah Jabatan Pelancongan Negeri Johor, Dr. Badrul Hisham Kasim, atas usaha kerajaan negeri yang memberi tumpuan kepada industri pelancongan, ia sekaligus membantu merancangkan ekonomi Johor. Kerajaan negeri telah memberikan banyak tumpuan kepada sektor pelancongan dan saya rasa sebagaimana industri pelancongan di Malaysia secara generalnya, secara amnya, kepentingan ini juga telah diberikan oleh kerajaan negeri untuk sektor pelancongan di negeri Johor, dan dari segi prospek untuk sektor pelancongan dan aktiviti-aktiviti ekonomi yang berterhasil daripada sektor pelancongan ini, saya rasa akan banyak prospeknya kepada ekonomi negeri Johor, dan dari segi contribution juga sumbangan sektor ekonomi yang datang daripada pelancongan juga saya rasa akan terus bertambah untuk negeri Johor. Beliau berkata demikian ketika ditemui TV Selatan di bangunan Jabatan Pelancongan Negeri Johor Jotik, Johor Bahru. Antara produk pelancongan yang terdapat di negeri Johor adalah produk makanan tradisional tempatan, budaya dan warisan serta taman tema keluarga. Tambah beliau, kebanyakan pelancong berkunjung ke negeri ini disebabkan terdapat pelbagai taman tema berkonsepkan keluarga seperti Legoland, taman tema Angry Bird dan Hello Kitty. Bagi pelancong tempatan, ini juga semakin bertambah dengan adanya juga kerana ada family fun cluster di selatan negeri Johor. Mereka datang untuk taman tema. Sekarang taman tema di Johor Bahru dah lebih kurang banyak pilihannya. Kita ada Legoland, kita ada Sanrio, Hello Kitty Town, dan yang baru-baru ni Angry Bird, dan ada beberapa lagi yang sedang dibina, termasuk di luar Iskandar Malaysia, di Desaru. Sementara itu, mulai tahun hadapan, Jabatan Pelancongan Negeri Johor Jotik dan agensi-agensi yang terlibat akan bergiat aktif memperkenalkan produk pelancongan negeri ini untuk dikomersialkan. Ia melalui program Explore Johor 2015 bagi mempromosikan produk pelancongan yang terdapat di setiap daerah, termasuk makanan tradisional tempatan pada Festival Cita Rasa tahun hadapan. Kita ada program yang kita panggil Explore Johor yang kita buat pada tahun ini, tahun 2015, untuk memperkenalkan produk-produk pelancongan dari semua daerah. Dan pada Explore Johor yang kita buat ini, kita telah menjemput semua daerah untuk memperkenalkan produk-produk pelancongan yang ada di daerah masing-masing. Pada masa yang sama juga kita buat program Citra Rasa, makanan-makanan daripada daerah juga kita bawa ke sini di ke Johor Bahru. Tambah beliau, makanan tradisional tempatan yang popular seperti mi bandung muar dan biryani gam di Batu Pahat menyumbang kepada peratusan kemasukan pengunjung ke Johor bagi tahun 2014. Sementara itu, menjelang MyFest 2015, kerajaan negeri kini sedang giat menjalankan kerja-kerja penambahbaikan infrastruktur kemudahan awam seperti tempat rekreasi, kebersihan tandas serta kemudahan awam lain bagi memberi keselesaan kepada para pelancong yang berkunjung ke Johor. Polis mengesahkan telah merampas 31 buah buku yang mengandungi perkataan Allah di sebuah kedai buku di Tangkak Ledang pada 5 Disember lalu. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Ibu Pejabat Polis Kontingen Johor, SAC Datuk Hasnan Hassan berkata, rampasan tersebut dilakukan berikutan pihaknya menerima satu laporan mengenai penemuan buku yang bertajuk Mari Kita Memuji Allah Kita. Beliau berkata dalam satu kenyataan, seorang padri Katolik dan seorang pengikutnya telah dibawa ke IPD Ledang untuk dirakam percakapannya. Jelasnya, kertas siasatan telah dirujuk kepada Pejabat Timbalan Pendakwa Raya untuk tindakan lanjut. Menurut laporan sebuah portal berita, padri berkenaan adalah Father Cyril Maniayagam yang telah menghantar buku tersebut untuk dibuat salinan di kedai buku terbabit. Beliau yang bekerja bersama penduduk orang asli sejak 4 tahun lalu menjelaskan buku tersebut digunakan untuk 100 orang asli yang beragama Katolik di Bekuk Tangkak.
Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil SJKT Ladang Yomping yang dipindahkan ke bangunan baharu di Pekan Yomping dijangka beroperasi April 2015. Timbalan Menteri Pendidikan kedua P. Kamalanandan berkata, bangunan yang mempunyai 6 bilik darjah dan memanfaatkan seramai 102 orang murid serta 11 guru akan menjalani pembinaan peringkat akhir dengan peruntukan tambahan bernilai 1.3 juta ringgit. Beliau berkata lokasi sekolah lama yang terletak di kawasan Ladang, kira-kira 13 km dari Pekan Yomping dikatakan menyukarkan murid ke sekolah kerana kebanyakan keluarga mereka sudah berpindah keluar dari Ladang. Pembukaan sekolah di lokasi baharu itu katanya dijangka akan meningkatkan bilangan murid sekolah tersebut pada masa akan datang sekaligus menunjukkan komitmen kerajaan dalam menyediakan infrastruktur pendidikan kepada rakyat. Pembayaran pertama Bantuan Rakyat Satu Malaysia BRIM 4.0 akan dilaksanakan bermula hujung Januari depan. Menurut Menteri Keuangan kedua Datuk Seri Ahmad Husni Hanazlah, pemohon baharu bantuan BRIM diminta membuat permohonan segera manakala penerima sedia ada perlu mengemaskini semula maklumat peribadi sebelum tarikh tutup pada 31 Disember ini. Tambah beliau, selepas tarikh tutup, semua permohonan baharu akan diproses untuk dinilai sama ada layak atau tidak sebelum pembayaran dibuat. Katanya bagi penerima sedia ada, mereka perlu mengemaskini maklumat kerana sukar untuk memberi pampasan kepada waris penerima yang meninggal dunia kerana mereka tidak letak nama pewaris pada borang. Jelasnya penerima digalakkan membuka akaun bank supaya proses pembayaran dapat dilakukan secara efisien memandangkan pembayaran BRIM adalah sebanyak 3 kali setahun. BRIM akan dibayar pada Januari, Mei dan September. Seniman legenda filem Melayu era Studio Jalan Ampas dan KT Keris, Datuk Mustafa Ma'ruf meninggal dunia hari ini di Hospital Angkatan Tentera Tuanku Mizan, Wangsa Maju. Allahyarham yang berusia 79 tahun menghembuskan nafas terakhir pada pukul 8.40 pagi akibat komplikasi masalah paru-paru. Jenazah akan disempurnakan di Masjid Bandar Baru Sentul sekitar pukul 10.30 pagi dan dijangka akan dikebumikan di tanah perkuburan Jalan Ampang bersebelahan pusara isterinya Allahyarham Rusyatimah. Allahyarham sebelum ini dilaporkan berada dalam keadaan kritikal dan bergantung sepenuhnya dengan alat bantuan pernafasan. Seniman negara ini meninggalkan 3 anak, menantu dan 7 cucu. Sekian edisi Buletin Selatan yang bersiaran di pusat penyiaran kami di Nusajaya Johor. Kami warga TV Selatan mengucapkan salam takziah kepada Allahyarham. Semoga rohnya dicuci rahmat. Al-Fatihah.